ولا أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf bagi yang belum berniat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dan semoga kata imam pada sambutan puasa surau tentang haji pengumuman hajat muslimin muslimat para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita rafakan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah, sama-sama melakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan dapat mendapat kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolongkan hati-hati kami ini ya Allah, untuk kami sentiasa dapat mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, dan mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri segala nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat memperbaiki amal ibadah kami kepada-Mu. Allahumma aftah alaina hikmataka ya Allah, bukakan ke atas kami ya Allah seluas-luasnya pintu hikmah kebijaksanaan-Mu ya Allah. Mansur alaina, limpahkan ke atas kami ya Allah min khazain, daripada khazanah-khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang-Mu ke atas kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kaulah Tuhan yang Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Mu yang memerlukan kasih sayang daripada-Mu. Rabbana la taj'alna, ya Allah, Kau jangan jadikan pendirian kami ya Allah, jangan jadikan keyakinan dan kehidupan kami ini ya Allah terbesok kerana fitnatan lilladzina kafaru, fitnah, tipu daya, rancangan jahat orang-orang kafir dan munafik ke atas kami ya Allah. Waghfir lana Rabbana, ampunkan kami ya Allah sekiranya kami tersilap dalam memilih kehidupan ini ya Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Besar, Engkau Maha Agung ya Allah, dan Engkau Maha Bijaksana. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi. Rasanya baru lagi kita bersama setelah 2 hari. Jadi hari ini kita menyambung perbincangan berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada masa yang cukup terbatas, tuan-tuan. Maka kita masuk terus kepada tajuk kita pada hari ini. Tuan-tuan, tajuk kitab kita pada hari ini, tuan-tuan, adalah kita berada di bumi Mekah. Tuan-tuan, kita berada di bumi Mekah pada tahun ke-10 kenabian. Tuan-tuan, 10 kenabian. Bila disebut 10 kenabian, maka ia adalah di Mekah. Bila kita sebut hijrah, contohnya 10 hijrah, 9 hijrah, maka di Madinah. Dan itu beza dia. Maka kita sebutkan pada tahun ke-10 ini, pada bulan Syawal, bermula daripada terlepasnya pengapungan yang berlaku pada tahun ke-7, ke-8 dan ke-9, dikepung oleh Rasulullah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tak dapat bunuh. Tak dapat bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipulaukan Rasulullah. Maka 3 tahun berlaku setelah usaha yang dilakukan oleh Mut'im bin Ali dan sebagainya, maka telerailah pengapungan tadi, masuklah tahun ke-10, iaitulah fasa hijrah. Dan tahun ke-10 bermula dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun kesedihan, amul huzun, kata Nabi. Ini tahun kesedihanku, tahun ke-10 kenabian. Dan kenapa? Bermula dengan kematian Abu Talib. Kemudian setelah beberapa hari kematian pula Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini isteri saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apabila kematian kedua-dua insan ini, maka orang-orang Arab Makkah ni, tuan-tuan, orang-orang Quraisy ni makin digiatkan lagi siksaan, penghulauan, ugutan bunuh dan sebagainya berlaku kepada Nabi, sehingga menyebabkan Nabi mencari jalan keluar. Pada tahun ke-10 pada bulan Syawal ini, Nabi keluar daripada kota Mekah. Ini dakwah pertama kali Nabi keluar kota Mekah. Ke mana? Ke Taif. Kenapa Taif? Kerana orang Mekah datang Islam. Mungkin orang-orang Taif boleh memberi sinar baru kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Taif? Kerana Taif di sana ada Bani Saqifah.
Tuan-tuan, bagi sahaja. Tuan-tuan, kalau kita ingat lagi bahawa Nabi SAW ketika memimpin bayi, tuan-tuan, ada seorang ibu kandungan Nabi yang bernama Halimatus Sa'diyah. Maka perkampungan itu ramai sahabat-sahabat apa sedang berbangun Nabi SAW. Maka itulah Nabi SAW pergi ke kota Taif. Apa yang berlaku 10 hari perjalanan. Perginya berjalan kaki, balik pun berjalan kaki. 10 hari perjalanan, pergi 10 hari berada di Taif dan 10 hari perjalanan pulang. Jadi 30 hari senang kita cerita Taif ni. Maka Nabi SAW pada bulan Syawal ini bersama dengan Maulana Nabi SAW, siapa Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW, pergi ke Taif pada waktu malam dalam keadaan berjalan kaki. Kemudian tiba dalam perjalanan tadi Nabi SAW berdakwah tetapi tidak diterima. Sampai sahaja Nabi ke bumi Taif, maka bertemu dengan 3 orang penguasa, pemimpin, 3 orang pemimpin, iaitulah Abdul Jalil, Mas'ud dan Khubayb. Ketiga-tiga ni adalah anak Amr bin Umar As-Sabahi. Ini pemimpin. Nabi jumpa pemimpin terus. Apa yang Nabi dapatkan? Kali pertama Nabi berdakwah kepada ketiga-tiga ini bukan sekadar tidak diterima, tetapi ditolak dengan hina. Ditolak dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Sehingga Nabi berkata ketika itu, "Idza fa'altum ma fa'altum faqtumu anni." Sekiranya benar aku yang membicarakan itu, maka tolonglah lepaskan aku untuk aku dakwah kepada orang-orang Taif. Jadi ketiga-tiga ini lepaskan tak? Kenapa ketiga-tiga ini menolak dakwah Nabi SAW, bahkan mencaci maki Nabi? Kerana apa tuan-tuan? Sebelum sampai di Nabi 10 hari perjalanan jalan kaki tadi, maka Abu Lahab dah sampai dulu. Abu Lahab dah sampai dulu, dah bagi tahu pada 3 orang pemimpin, nanti akan datang kepada kamu seorang yang sahir, seorang yang ahli sihir, seorang yang gila, seorang yang begini-begini, nak rampas kekuasaan di negara kamu ni. Maka dia ni bila diserah pemikiran mereka dengan perkara-perkara itu, maka mereka menolak Nabi mentah-mentah. Sebab tu kita pelik kenapa tuan-tuan 3 orang tadi dia menolak Nabi dengan kata hina. Sedangkan kita tahu orang Arab ni tuan-tuan, mereka ni menghormati, memuliakan tetamu. Jadi ini yang berlaku. Sebab siapa? Abu Lahab dah mendahului Nabi. Nabi jalan kaki, Abu Lahab naik kuda. Maka lebih awal dia sampai. Maka apabila Nabi SAW keluar sahaja daripada tempat pemimpin tadi, 3 orang pemimpin, maka Nabi berdakwah. Berapa hari? 10 hari. 10 hari Nabi berdakwah pintu ke pintu. Tetapi 3 orang ni juga berkempen juga. Dia berkempen menghasut rakyat Taif ni supaya membenci Nabi, tidak menerima dakwah Nabi SAW. Kerana apa? Mereka ni dah ketiga-tiga pemimpin telah ditakut-takutkan dengan kehilangan kuasa. Kita kadang-kadang kita tak nak terima Islam di mana kita takut kuasa kita hilang. Kalau aku sokong orang ni habis kuasa, mungkin aku tak dapat projek, mungkin aku tak dapat begini macam sebab keduniaan. Sebab tu kita tolak Islam. Maka ketika itu Nabi SAW berdakwah 10 hari sehingga hari yang ke-10. Sehingga hari yang ke-10, maka mereka ni menghalau Rasulullah SAW, "Ukhruj min biladina," keluar daripada bumi kami, keluar daripada negeri kami. Kata orang-orang Taif. Tuan-tuan, ini harapan Nabi SAW. Nabi harap orang-orang Taif ni boleh terima dakwah, bahkan lagi teguh kena. Sama je dengan Mekah. Jadi Taif ni tuan-tuan, mereka ini apabila dia menghalau Nabi SAW, wa agharru sufaha wa agharru bihi sufaha'ahum, mereka mengumpulkan orang-orang bodoh di kalangan mereka. Orang bodoh ni tuan-tuan, bukan orang bodoh yang boleh ni orang pandai, tapi mereka ni taat saja. Walaupun salah benda tu taat juga. Walaupun dah tahu benda tu salah, pemimpin ni tak betul, tapi ikut juga ni sufaha. Sufaha dah tentu Islam itu sebagai agama perlu ditegakkan, tapi kita tak nak sombong. Sufaha. Maka inilah disebutkan oleh kitab sirah ini, mereka mengumpulkan sufaha, bukan budak-budak biasa, orang hebat di kalangan mereka. Mereka membuat 2 simatain. Simatain ni ayat safain, 2 saf. Kalau saf ni dia menghadap depan, semua menghadap depan. Saf 1, saf 2, saf 3, saf 4. Ada tak? 1 saf menghadap sana, 1 saf menghadap sana? Ada tak? Kalau saf ni dalam bahasa Arab,
semua satu berbaris menghadap ke satu tempat. Itu saf. Tetapi kalau simam tak, dia saf juga, tetapi saling berhadapan. Ini menghadap ni, ini menghadap ni, menghadap. Macam raja lalu kan, kita berdiri berbaris, raja lalu tengah, kita menghadap sesama kita. Raja lalu salam. Simak lain, itu simak lain. Tetapi Nabi SAW bukan seperti raja. Ketika itu dia lempar dengan batu, dia lempar dengan tulang-tulang unta, dia lempar dengan kayu-kayu, dia lempar dengan caci maki. Subhanallah. Berapa jauh tuan-tuan? Salah Sumailah 4 kilometer setengah. Tuan-tuan, berapa jauh tu tuan-tuan? Sampai tak depan tadi. Sampai depan tak dalam besar. Tak sampai, itu dah lebih sangat jauh ni. Sampai pakai simpan depan 4 kilometer setengah. Tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Nabi berjalan dikelilingi dengan 2 barisan dan sambil mencaci maki dan baling batu. Sehingga kan tuan-tuan, ikhtasara zahlahu Nabi SAW. Ketika mana batu-batu yang dibaling tadi, ada satu batu, 2 batu yang liar, tuan-tuan, sampai ke atas. Dia baling kaki, semua baling kaki. Tetapi ada 2-3 batu yang tersasar, tuan-tuan. Maka terkena di kepala ini siapa? Zaid bin Harithah. Kerana apa? Dia melihat batu tadi tinggi, maka dihantam oleh Nabi SAW. Kan dia batu tombang Zaid bin Harithah. Maka diangkat pula oleh Nabi SAW. Apa kata Zaid bin Harithah? Aku mendengar ikhtasara na'matul Nabi SAW dengan mama-mama itu tuan-tuan. Didengar kocakan darah yang ada di tapak dia tu, dicapai oleh Nabi SAW. Kercak. Tuan-tuan, bukan peluk, bukan air, tapi darah. Subhanallah. Tuan-tuan, ini perjuangan Nabi SAW sampai ke Islam kepada kita. Susah tuan-tuan. Maka kita hadai Islam yang ada pada diri kita hari ini tuan-tuan. Sehingga 4 km setengah tadi, salah Sumailah 3 batu ni tuan-tuan. Maka Nabi sampai ke dalam satu kebun, maka masuk sampai kebun tadi. Maka ketika itu Nabi duduk, orang tadi kembali. Dia tak berani nak masuk ke kebun. Kerana apa? Kebun ini milik 2 orang Mekah yang bernama siapa? Qutbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua-duanya adik-adik. Qutbah dan Syaibah ni adik-adik. Tentang pemilik kebun yang Nabi masuk, tetapi orang-orang Taif dia tak berani masuk. Pasal ini bangsawan Mekah dia ni, ini menteri-menteri Mekah dia ni, tak boleh masuk. Kan ada panggung kan, tentang mana boleh masuk sembarang-sembarang. Kebun kami orang, tentang ada panggung dan sebagainya. Ini milik Tan Sri, kita tak boleh masuk. Tentang begitulah tentang Nabi masuk ke dalam tu, orang Taif ni. Apa yang Nabi buat? Nabi pun duduk tersandar di batu sambil dia punya sambil terlujur dia tadi membalingkan Zaid bin Harithah. Maka Nabi letakkan tangannya ke perut. Nabi dia letak ke perut. Apa nama siku. Siku ni dalam bahasa Arab maknanya kor. Meletakkan sikunya ke perut. Maka Nabi pun mengangkat doa yang disebutkan sebelum ini. Kita dah sebutkan tentang Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Nabi mengadu kepada Allah, bukan mengeluh tetapi mengadu. Ya Allah, lemahnya aku ni ya Allah. Kau nak hantar ke mana ya Allah? Adakah orang Mekah yang cuba membunuh aku? Kemudian aku pergi pula ke Taif, dia mencederakan aku. Aku nak pergi mana ya Allah? Nabi mengadu kepada Allah. Sukanya dakwah, sukanya kehidupan. Tentang kita pun sama tentang bila kita suka kita minta kepada Allah. Mengadu dengan Allah, bahasa Melayu kita sebut dengan Allah. Maka tentang Allah itu Nabi SAW dia mengadu kepada Allah. Dia tak mengadu dengan orang lain. Dia tak memaki hamun Allah, tidak menyalahkan Allah, tetapi dia mengadu tentang memohon kepada Allah supaya diberi jalan keluar. Tentang Allah. Bila habis satu doa tadi, rupa-rupa kita masuk dalam tajuk kita. Tentang sambungan daripada perbincangan kita yang lalu. Maka sementara Nabi ini baca doa tentang dia duduk sambil berdarah, sambil berpeluh, berdoa. Kemudian dah habis doa dan rupa-rupa apa yang dibuat oleh Nabi SAW, apa yang terjadi kepada Nabi dengan Zaid bin Harithah diperhatikan oleh siapa? Oleh 2 orang lelaki. Siapa dia? Qutbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Qutbah dan Syaibah dia adik-adik yang disebut pemilik kebun tadi. Maka dia daripada jauh dia tengok Muhammad. Dia tengok dia lelaki. Lelaki itu siapa? Yang angkat tangan tu Nabi SAW. Kenapa pula Zaid terbaring tentang dalam keadaan berdarah? Maka lelaki ni 2 pemilik kebun ni dia kenal tak Nabi? Dia kenal tak Nabi? Qutbah ni tadi dengan Syaibah ni tadi kenal tak Nabi?
Sebab kita pernah cerita tahun ke-7 ketika mana Nabi SAW pada fasa penyiksaan itu, maka orang-orang kafir menghentikan penyiksaan, maka dia tukar kepada fasa yang ketiga tahun 7, 8, 9, fasa pengotongan. Bermula dengan apa? Pujuk rayu. Siapa yang dihantar untuk pujuk rayu Nabi SAW? Seorang lelaki bangsawan yang mahir dengan bahasa Arab, otak masih berdosa. Maka dihantar siapa? Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah? Dia yang kita sebut pemilik kebun tadi. Kita cerita lagi nama Utbah. Utbah ni nanti kita cerita lagi pada tahun ke-10. Dia kat mana? Dia kat Taif. Maknanya dia kenal kan siapa? Dia kenal. Itu Muhammad. Itu Muhammad dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Maka apa yang dilakukan oleh dua orang lelaki ini? Falamma ra'ahu ibn Rabi'ah tahammaka salamu rahimahumma. Maka apabila dia melihat keadaan Nabi dengan anaknya tadi itu, maka timbul rasa belas kasihan. Timbul belas rasa kasihan. Maka apa yang berlaku? Maka fadahu ulaman, maka dipanggil seorang budak dia, pekerja kebun dia. Maka dipanggil apa? Seorang pekerja dia yang beragama Nasrani. Maka dia kata apa? Faqala lahu Andas, ya Andas, sini. Namanya Andas. Ain dal alif sin. Andas. Hei Andas, sini. Maka apa kata dia? Kata kau ambil apa namanya, anggur. Ambil anggur ni, kau bagi pada lelaki. Ambil air, kemudian ambil anggur, bagi pada lelaki. Siapa? Itu Nabi SAW bagi kepada orang itu. Maka pergilah Andas tadi bersama anggur dan air tadi kepada Nabi SAW. Kemudian apabila disampai sahaja, dia pun datang kepada Nabi SAW. Wahai sahabat, wahai fulan. Anda cakap dengan Nabi, wahai fulan, ini ada sedikit anggur. Nabi bangun. Ada. Bila Nabi bangun, Nabi SAW bangun sahaja, maka Nabi salam dengan Andas. Nabi salam dengan Andas. Kemudian sambil dia makan, maka Nabi ambil sahaja anggur tadi, maka faqala bismillah.